Okay, kita mulai. Soalan pertama, cikgu bagi tiga titik terletak pada satu garis lurus. B membahagi AC dengan keadaan ini. So, walaupun awak nampak ini, kita tak pakai rumus jarak dia. Kita akan pakai rumus MN. Okay, macam pagi ni kita katalah sebab sini tak ada titik bergerak dan lepas itu dia segaris, dia terletak pada satu garis lurus. So, senang macam kawan ni, labelkan dulu A, B, C. Okay, masukkan tiga titik itu. Okay, di sini kawan kamu label ikut nisbah pun boleh. Ataupun sebenarnya awak boleh label macam ini . Maksudnya awak buat A, B. Awak buat macam ini. Okay, awak buat A, B bahagi AC sama dengan 1/3. Maka awak boleh label AB 1, AC 3. So A sampai C 3. So awak label sini 2. Tapi kalau macam Syikin nak buat 1/3, 2/3 pun cikgu terima . Cikgu pun terima. Okey je, jawapan dia serupa . Tapi nak senang pengiraan tulis 1/2 je. Ataupun senang kata kalau kamu tengok nisbah ini, 1/3, 2/3 boleh diringkaskan jadi 1/2. Tapi okey tulis 1/3, 2/3 pun boleh. So cikgu ikut Syikin punya . So lepas tu kita pakai formula lah. So ingatlah yang cikgu kata langsir punya lah. So yang ini mesti dengan ini. Okay. Yang ini mesti dengan ini . Okay, tak kisahlah you nak pakai 1/2 ke, you nak pakai 1/3, 2/3 serupa je. So Syikin punya 1/3 kali 2P. 2/3 kali dengan negeri 2T. Okay, kemudian jumlahkan. Sebelah sini 1/3 darab koordinat Y, 2/3 koordinat Y. Okay, betul lah. So lepas itu, kamu ringkaskan dulu pun boleh. Ataupun kamu terus koordinat S banding dengan koordinat S, koordinat Y banding dengan koordinat Y lah. Kalau nak ringkas dulu baru banding pun boleh, tak kisah . So kita dapat dua benda ini. So kalau kamu tengok persamaan ini ada PT. Persamaan ini ada TH. Kita kebanyakan masa kita tak boleh selesaikan sebab ada 3 unknown di sini. Dan soalan pun tak minta kita selesaikan. Soalan minta kita ungkapkan P dalam sebutan H. Maksudnya huruf yang tak nak tengok ialah T. Huruf yang tak nak tengok ialah T. Dia nak P dan H saja. So kita kena hapuskan T lah. So apa yang Syikin buat, dia daripada persamaan ini, dari persamaan ini ya. Daripada persamaan ini dia dapat T. Lepas tu dia ganti masuk ke dalam ini, maka T hilang lah. Dan lepas tu tinggal kerja ringkas. So betul lah kerja ini. Nak pakai 1/3 kalau awak buat kerja ini, serupa juga jawapan dia. Serupa juga jawapan dia. Tak ada masalah. Okay Ada apa cakap terus Okey, Ain punya pula soalan 2. Cikgu bagi di 2 titik ini. Kali ini kamu tengok, cikgu kata titik P itu bergerak. So walaupun cikgu bagi dalam bentuk nisbah, kita tidak gunakan rumus MN. Ini sebab persamaan lokus, titik bergerak. So kita akan gunakan rumus jarak. So pakai rumus jarak, kita ubah ini kepada bentuk bahagi. Lepas tu kita darab silang. So kita dapat persamaan ini. Kita dapat persamaan ini. Lepas tu, selepas juga macam Ain ni. Tulis P punya koordinat apa, A ialah koordinat apa. Tulis di sini nanti kita masuk supaya kita tak salah ambil titik. P ialah lokus selalu SY lah. A 14, B 06. Lepas tu baru kita masuk ke dalam formula jarak itu. Okay. S tolak 1, Y tolak 4, S tolak 0, Y tolak 6. Okay. Lepas itu tinggal kerja ringkaskan sajalah. So kita akan kuasa 2 kan. Dan jangan lupa lah Okay, 3 yang di luar punca kuasa itu akan jadi 9. 2 akan jadi 4. Okay, dan jangan lupa letak kurungan di sini sebab nanti kena buka kurungan. Ini biasanya tempat-tempat yang kita lakukan kesalahan. Nombor ini lupa kuasa 2 dan punca kuasa 2 ini lupa letak kurungan. So Ain okey lah, semua ada. So tinggal kerja kembang-kembang je lah So ini ada tanpa tolak, mesti ada 4 panah-panah punya. Okay, ini pun sama. Ini S tolak 0 ialah X. So X kali S, S kuasa 2. Kalau tak tahu pergi buat 4 panah-panah pun okey je. Jawapan serupa So apa yang ringkas ini adalah betul lah.
Apa yang ringkas ini adalah betul. Biasanya di sini nak pindah kiri ke nak pindah kanan, kita tengok kita punya ini. Ini 9x kuasa 2. Ini 4x kuasa 2. So 9x kuasa 2 lebih banyak kan? So kita pindah semua ini ke kiri. Supaya kita tak mula dengan negatif, kita mula dengan nombor positif. Ya. So itu jawapan untuk locus P. Jawapan ini betul lah cikgu sudah right. Kalau tak sempat semak, awak semak kemudian. Okey, soalan 3. Okey, cikgu kata dua persamaan garis ini adalah perserenjan. So nampak saja perserenjan M1, M2 sama dengan negatif 1. So kita cari koordinat dia. So dia sudah bagi susunan. Kenapa bulakang ini dan bulakang ini? Sebab sebutan sama. Lepas tu you nak buat pandingan ke you nak buat apa? Lepas tu tak pakai apa-apa di bawah ni kan? Oh, tak ada guna kan? Sebab kawan ingat kalau perserenjan, dia bukan sama. Dia satu saja. Dia punya kecerunan. M1, M2 sama dengan negatif 1. So, kita baca kecerunan dia. So, untuk JK, kecerunan memang tempat inilah. Tempat ini. Tapi untuk RT, bukan yang awak bulat dia. Sebab kita kena cari yang ada X punya. So, inilah dia. Cikgu hairan kenapa awak bulat belakang. So, ini dua kecerunan dia. So, kita pun masukkanlah. M1, M2 sama dengan negatif 1. Lepas tu soalan memang tak minta selesaikan. Dia nak P sama dengan. So senang je lah. Okay, ini I buat pergi kembangkan, kemudian faktor balik. Tapi perasan tak, kerja ini sebenarnya serupa. Awak kembang, lepas tu awak faktor balik. Dapat balik dia lah. Perasan tak? Awak kembang, awak tarik keluar. Kerja repeat tak? Awak ulang balik. Ini sama dengan ini sama balik atas. Nasib baik tak atas balik. Okay. Sebenarnya tak payahlah. Tak payah kerja ini. Tak payah kerja ini. Tapi terbuat pun tak apa. Jangan salah aja. Okay. Tak payah kerja ini. So kita terus sajalah. K tambah 2 seluruh pindah jadi per. Dapatlah jawapan ini. Boleh ya? Okay. Soalan 4. Okay, cikgu bagi ini 3, ini 5. Cikgu minta tulis dalam bentuk ini. Ini adalah bentuk pindasan. Bentuk pindasan tempat A ialah pindasan X. Sepatutnya ini cikgu dia tulis B lah. Kalau tidak maksudnya kena nombor yang sama. Cikgu rasa dia salah type. Sepatutnya sini kena tulis B. Dia tak boleh tulis A. Kalau tulis A dia mesti mewakili benda yang sama. Tak apalah ya. Dia nak bentuk macam ini So power S ialah pindasan S, power Y ialah pindasan Y. So masuk ajalah. Yang 5 masuk sini, 3 masuk bawah. So masuk saja terus dapat jawapan. Tak ada apa kerja nak buat Tapi kalau siapa tak tahu, awak pergilah cari kecerunan, cari pindasan Y, lepas tu nak ubah macam ini boleh. Tapi kerja dia rumit lah. Nak wamak aja. Okey, soalan B, ini yang bergerak. Kalau bergerak biasanya melibatkan rumus jarak dia. Di mana dia kata jarak ni dari N. So locus ialah P. So betul lah PM. Sentiasa 3. Betul lah. Okey, P yang locus selalu SY. N kita. Okey, N kita 50. N kita 50. So ganti masuk 50. Okey, tinggal kerja ringkaskan sajalah. Tinggal kerja ringkaskan. Dapatlah jawab nanti. Keempat dapatlah jawapan ini dan satu biasanya bila lepas awak ringkaskan, tak cek lagi boleh ringkas lagi tak benda ini 1, 1, 10, 16. Okeylah, tak dapat ringkaskan. Begitu juga dengan atas. Tadi cikgu lupa cek ini. Biasanya bila awak buat sampai sini, kita kan, kalau cikgu sudah kembang begitu panjang, lepas tu jadi pendek, kita lega. Kita rasa okey. Tapi mesti sentiasa cek tau. 5, 18, 5, 24, 9. Boleh ringkas, tak boleh ringkas. Nanti sayang kita buat banyak-banyak, ini tak ada markah sebab lupa langkah terakhir. Macam soalan ini memang okey lah. Sebab 5 dengan 9 memang tak mungkin diringkaskan. Tapi mesti biasakan diri
Kalau soalan melibatkan locus, sudah sampai ni yang panjang, sudah kita jadi pendek, double check satu. Adakah nombor-nombor ini boleh dibahagi oleh nombor yang sama? Sebab kadang-kadang boleh dibahagi oleh nombor yang sama. Dan selalu itu yang menyebabkan kamu tak dapat markah penuh. Tapi dua-dua soalan ni okey lah. Memang tak dapat diringkaskan. Ya. Okey. Soalan 5. Okey, soalan 5 ada dua jawapan. Dan dua-dua jawapan tak sama dengan jawapan buku. Nanti cikgu cek apa masalah ni. Ya. Okey, satu garis. Cikgu cek Shikin punya dulu. Okey, satu garis lurus Y per 2 tanpa S per 6 memotong pasi S pada K. Pasi Y pada L. Okey, betul. So, okey. So, cikgu tanya apakah kecerunan garis itu nanti. So, Shikin punya kerja ialah dia ubah kepada bentuk Y sama dengan MS tanpa C dulu. Boleh. Lepas itu baru dia baca pindasan Y, pindasan S. Tak ada masalah. Di mana ganti S sama dengan kosong. Okay. Ganti S sama dengan kosong untuk dapat pindasan Y. Gantikan Y sama dengan kosong untuk dapat pindasan S. Boleh. Tapi kalau kamu tadi sudah buat soalan 4, sepatutnya awak tahu ini ialah bentuk pindasan. So sebenarnya tak payah membazir masa pergi buat kerja ini. Tapi kalau tak nampak, buat ada masalah tak? Tak ada masalah. Okey je. Okay. Tapi sebenarnya daripada bentuk ini, bentuk pindasan ini, kita terus tahu. Okay. Di bawah Y punya ialah pindasan Y, di bawah X punya ialah pindasan X. So sebenarnya sama juga macam Shikin cakap lah. Ini ialah 60, ini ialah 02. So tak ada masalah. Hanya masa lah. Masa dibazirkan di situ. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah kecerunan garis lurus? So, okay. Oh sorry. Shikin punya kerja ialah dia dapat persamaan ini. Lepas tu dia baca kecerunan. Boleh? Boleh? Okay. Tapi kalau saya sebab cikgu nampak ini 6, cikgu nampak ini 2, cikgu boleh pakai rumus negatif pindasan Y bagi pindasan X. Okay? Cikgu boleh buat ini saja. Kecerunan sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan X. Cikgu dapat juga negatif 1/3. Sesuka hati awak lah, dua-dua boleh. Okay, cikgu tengok Ain punya kerja. So, Ain pun sama kerja dia. Sama... kenapa buat perserenjang? Dia tanya kecerunan garis lurus itu sendiri sebab kan? yang kat B tu dia tulis serenjang. Cikgu bukan tanya so, maksudnya di sini garis lurus itu ialah garis lurus ini, iaitu ini. Boleh? Bila cikgu tanya apakah persamaan pembahagi dua sama serenjang garis itu baru garis yang melalui titik tengah dan berserenjang. Okay? So sebenarnya kita tak payah buat kerja ini ya. Kita tak payah buat kerja ini. Kita teruslah ya, kecerunan dia negatif 1/3. Yang ini sebenarnya untuk bahagian B. Boleh? Boleh. Okay. So pagi ni cikgu sambunglah. So okay, so ini untuk bahagian B. Nanti cikgu padam balik. Okay, ini untuk bahagian B. So ini baru kecerunan garis biru itu kecerunan dia 3. Okay, lepas tu awak ambil 06. Kalau garis ini dia tak melalui titik tak melalui K, dia melalui titik tengah sebab pembahagi dua sama. Yang awak cari ini di mana kecerunan dia 2, kecerunan 3 dan yang melalui titik 06 punya, awak cari garis ini. Boleh Ain? Awak cari satu garis yang berserenjang dengan garis hijau ni tapi melalui titik K. Pada soalan ini dia tak melalui titik K, dia melalui titik tengah. Ain faham? Faham. Nah, so sepatutnya awak cari titik tengah dulu Cari titik tengah dulu. Okay? So itu tempat masalah awak dah. Boleh So cikgu tengok Shikin punya. Okay. So macam Shikin punya dia pergi cari titik tengah lah. Okay? So
0 tambah 6 bagi 2, 2 tambah, sini sorry. 2 tambah 0 bagi 2. Dia ringkas terus, tak apalah. So, dapatlah titik tengah ini. So, 31 ini tempat dia. Ini tempat 31. Ini dia 31. Titik tengah. Lepas tu cari yang perserenjam punya, dapat kecerunan dia 3. Sekarang macam inilah, kita masuk 2 ini untuk dapat nilai C. So ini persamaan dia. Cikgu cek kejap. 3, 9. So betul lah jawapan buku yang salah. Soalan 5. So jawapan buku yang salah, kamu betul. Okay. So, I sudah tahu salah awak sebab nanti cikgu akan padam ini tau. Cikgu tak hantar ini dalam PDF nanti sebab takut kawan yang baca itu silap. Okey cikgu, faham. Okey, soalan 6. Cikgu kata garis ini selari dengan garis ini. So, kalau perkataan selari samalah, kecerunan mereka sama. Jangan terus bandingkan dua garis ini memang tak sama. Yang mereka sama ialah kecerunan dia. So, untuk yang pertama, inilah kecerunan dia. Untuk kedua, tak boleh baca lagi kan? So, kita kena ubah dulu. Okay, so, yang pertama ini, okay. Untuk yang kedua punya, sebab dia masih dalam keadaan 2Y, so, kita tak boleh baca lagi, kita kena bahagi 2. So, sebenarnya lebih digalakkan awak. Nanti, sini 1 Kenapa 1 11. Okey, 11. Satu lagi yang awak punya per ni. Awak nak sampai habis ke? Habis. Okey, kalau nak sampai habis, kalau kamu nak buat sampai habis, nanti awak kena buat satu step lagi untuk dapat kecerunan. Sebab dia belum lagi dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C. So, awak kena buat lagi, ini sama dengan H tambah 2 per 2 X tambah 11 per 2. Lepas tu baru boleh baca ini. Boleh So, cikgu sebenarnya lebih galakkan kamu. Tadi dalam kelas pun cikgu ada cakap. Bila awak nak buat kerja bahagi 2 ini, tak payah buat sekaligus. Awak buat sekerat-sekerat. Maksudnya awak buat ini bahagi 2, buat ini bahagi 2. Sebab nanti kita nakkan ini MX tambah C. Kalau awak sekali buat, awak kena asingkan lagi. Lepas tu sama juga benda inilah. H tambah 2 per 2. So, kecerunan mereka sama. Lepas tu tinggal kerja ringkaskan aja lah. Dapatlah H sama dengan negatif 1. Boleh Ini mesti buat kerja di tempat lain, kemudian move ke sini. Betul? Ini tak terus buat kan? Dia saling di tempat buat di tempat lain, kemudian saling jawapan. Dua tu guna pensel. Terus buat je. Tapi yalah, tapi nasib baik tak ganggu. Tapi elakkan berhati-hati ya. Nasib baik tak ganggu. Kalau soalan ni melibatkan maklumat pindasan Y, habislah. Okey, soalan 7. Cikgu bagi persamaan garis lurus ini, cikgu tanya kecerunan. So, hanya mungkin kita tak selesa sebab dia bukan nombor lah, tapi kerjasama je lah. Kita ubah kepada Y sama dengan MX tambah C. So, mula-mula kita pindahkan PS, kita pindahkan tambah 1. Okey, lepas tu kita bahagi negatif Q. So, sama juga cikgu sebenarnya galakkan kamu tak payah cantum macam ini. Cantum macam ini sebenarnya kerja lebih susah. Lebih senang awak buat secara perasingan. Bahagi negatif Q, bahagi negatif Q. Okey lebih senang penulisan dia. Tapi kalau awak nak sekali buat, boleh. Okey, lepas tu mana semua negatif ini pergi? Siapa ni? Mana semua negatif ini pergi? Tukar tanda cikgu. Boleh ke? Kita sebenarnya bukan tukar tanda. Kita sebenarnya ialah tarik negatif keluar. So, ini PX tambah 1 bahagi negatif Q. Lepas tu kita potong. Oh, okey. Sebenarnya itu sebab ni. So, awak tapak ini.
Sebenarnya di sini tak boleh terus kata kecerunan lagi tau. Sebab awak belum dalam bentuk Y sama dengan MS tambah C. So tulis lagi ya. Ini sama dengan PX per Q tambah 1 per Q baru boleh baca. Soalan ini kalau untuk tapak kecerunan, sebab sini tak ada peruntukan markah. Kalau ada peruntukan markah, awak tulis sini atau tapak markah kaedah tau. Bila tak dapat markah kaedah, automatik markah jawapan tak ada. Ingat mesti tulis dalam Y sama dengan MX tambah C, baru boleh baca kecerunan. Okey, hati-hati ya. Okey, lepas tu cikgu kata apakah kecerunan garis lurus yang berserenjang. So berserenjang kan tak lari dah. M1, M2 sama dengan -1. So garis tadi ni yang kita baru buat punya kecerunan ialah P per Q. Okey, lepas tu awak ringkaskan lah. Okey, cikgu tahu ada di antara kamu boleh sini terus lompat ke sini tapi tak boleh untuk exam mesti tunjuk langkah ini baru boleh tunjukkan kecerunan berserenjang dia. Walaupun macam cikgu tengok tahu tapi tak dibenarkan. Skema tahun ini tak dibenarkan. So kamu hati-hatilah jangan buat kerja itu lah. Boleh ya? Okey. Soalan 8. Cikgu terlalu cepat cakap Okey, soalan 8. Okey, garis lurus ini menyiram pasi Y pada titik ini. So titik ini sebenarnya ialah pindasan Y lah. Okey, dengan keadaan H dan K ada pemalah. So kalau ini dia bagi pindasan Y ialah 7 per K. So kita cari pindasan Y kita sendirilah. So ini siapa? Okey, Atika pakai cara dia buat Y sama dengan, lepas tu dia baca pindasan Y. Boleh juga. Boleh juga Okey, cikgu ikut dia. HY tolak kemudian bagi H. Okey. So bila sampai sini untuk cari pindasan Y sebenarnya ada dua cara. Satu awak carilah apakah C awak. Satu cara macam Atika buat ialah kita tahu untuk pindasan Y X sama dengan kosong. So dia ganti X sama dengan kosong. Okey. Lepas itu dia buatlah perkara rumus sampai jadi. Tapi sebenarnya kalau you sudah pakai kerja ini, tak payahlah ubah kepada bentuk kecerunan. Terus ganti di sini. Terus ganti di sini aja. Lagi senang kerja dia. Maksudnya awak terus gantikan, ini alternatif kedua, tak payah pindah. Sebab awak kan nak baca dia punya C kan. So terus saja gantikan S sama dengan kosong. Maksudnya HY tambah 3 kali kosong sama dengan K tambah 4. Okay. So ini habis. HY sama dengan K tambah 4. Okay. Maka Y sama dengan K tambah 4 per H. Inilah pindasan Y kita. Okay. Pindasan Y kita K tambah 4 per H. Tapi soalan pagi 7 per K. So kita samakan mereka lah. So sebenarnya itulah awak akan dapat ini. Awak dapat ini, kemudian kerja seterusnya adalah sama. Tapi nak macam Atika buat ini pun okey. Sama je. Hanya jangan salah buat algebra inilah. So kalau banding algebra ini lebih senang sikit. Tapi okey. Okey, soalan 8. Jawapan tak sama. Tak apa, kita cek kerana jawapan buku salah. Okey. Ada satu garis lurus menyilang lengkung ini pada titik A dan titik B. Okey. So kita boleh lukis satu gambar raja aja. Ini gambar raja untuk idea saja, bukan gambar raja yang sebenar. Sebab bukan diberi oleh soalan. Syikin lukis sendiri punya. So jangan tanya cikgu macam mana cikgu dapat ini. Tak apalah, dia kata lengkung, kita buat lengkung lah. Dia kata silang 2 titik senang buat macam kuadratik supaya nampak lengkung. Tapi dia betul-betul lengkung macam ini ke? Tak tahu sebenarnya. Kecuali awak ertilah graf ini Boleh So cikgu ikut saja gambar raja ini. Gambar raja ini memang tak tepat punya. Tapi untuk dapat gambaran. So kita ada garis lurus ini. Iaitu 4Y sama dengan 3S tambah 1. Ada satu lengkung. Silang pada 2 titik lah. Iaitu titik A11, B97. Okey, selepas tu pembahagi 2 sama serenjang AB mengilam paksi Y sama dengan 4X pada titik C.
Okay. So di sini ada satu lagi maklumat tapi kita settle maklumat pertama dulu Okay, sorry. Kita settle maklumat pertama itu. Okay, maklumat pertama kita dapat gambar raja macam ini Kita dapat gambar raja macam ini. Okay, cikgu tengok Syikin buat apa dulu. Syikin XY ambil persamaan ini. Lepas itu awak pindah, awak buat Y sama dengan. Lepas itu ambil buat persamaan serentak ke Syikin? Okay. Bolehlah Ini pelik cikgu ialah you buat persamaan serentak, kenapa dua-dua kena Y sama dengan? Pada satu dapat Y sama dengan kan dimasuk mencukupi. Okay. Tapi tak apalah, okey juga. Dua-dua persamaan awak buat Y sama dengan, lepas tu awak, sebab dua-dua Y kan, so ini sama dengan ini. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita selesaikan, kita akan dapat dua nilai X lah. Okay, dua nilai S, ganti ke dalam sama ada atas ini ataupun bawah ini. Syikin ganti bawah ini dia ganti ke dalam bawah ini, dia dapatlah koordinat Y. So ada dua titik lah, 9754. 97 yang satu punya di mana? Kenapa satu ni tak buat? Sebab yang tu untuk titik A dah bagi kan. Betul. Okay, kita tak payah buat satu ini. Sebab soalan sebenarnya sudah bagi titik A ialah satu-satu. Kalau awak buat akan dapat Y sama dengan satu. So tak payah buat. Dan kita tahulah automatik yang satu lagi ialah B. Boleh Teknik Syikin ini okey. Hanya pegang yang biasa kita buat. Biasanya kita akan buat Y sama dengan ganti ke dalam yang satu lagi. Tapi okey. Okey. So kita dapatlah titik B. So ini ialah maklumat daripada baris pertama dah. Okay, sekarang kita tengok maklumat yang kedua ini. Okay, maklumat yang kedua ini, awak kena faham apa maksud dia dulu. Sorry. Kalau kamu tak faham maksud dia, susah kamu nak buat kerja dia dah. Okay, so sekarang kita ada gambar raja tak? Okay, Syikin tak lukis Okay, pembahagi dua sama serenjang AB menyilam garis lurus Y sama dengan 4S pada titik C. Maksudnya, inilah titik AB kita tadi kan? Titik AB kita tadi. So, sekarang mana garis ini? Pembahagi dua sama serenjang AB, maksudnya garis yang melalui titik tengah dan berserenjang. Garis ni. Ini garis ini Pembahagi dua sama serenjang ialah garis merah ini. Lepas tu dia kata garis ini menyilang satu lagi garis baru, iaitu Y sama dengan 4S. So untuk Y sama dengan 4S, lakar je lah sebab lakaran aja. Tapi kita tahu garis ini hanya sentuh sekali. Sebenarnya memanglah sebab ini juga garis lurus, ini juga garis lurus, dia tak mungkin sentuh dua kali punya. So kita buat apa-apa je lah Katakan inilah garis Y sama dengan 4X, maka inilah titik C yang dimasukkan oleh dia. So cikgu tengok kerja Syikin Syikin ambil titik. So dia ambil titik tengah AB tu. Ini tempat dia. 54 ialah titik ini. Inilah titik ini 54. Lepas itu lepas tu dia cari perselenjang pula. So perselenjang mana dapat 3/4 kecerunan garis AB. Mana dapat 3/4? Sini tapi sama juga macam tadi sepatutnya asingkan penulisan dulu So dari sini awak dapat kecerunan 3/4. Boleh? Shoot pergi sini pula. So itulah dapat 3/4. Lepas tu awak carilah perserenjang dia -4/3. -4/3. So awak ada titik, awak ada kecerunan masuk ke dalam
Masuk. Okey. Masuk 5, 4 dan keturunan. Awak cari C. Okey, betul. Okey, dapat nilai C. Lepas tu awak dapatlah persamaan garis ini. Ini ialah persamaan garis merah itu. Ini ialah garis pembahagi dua sama serenjan. Okey, lepas itu sebab dia kata bersilang dengan 4S. So kita sekali lagi titik persilangan. So buat lagi persamaan serentak. So satu ialah Y sama dengan 4S, satu ialah Y sama dengan ini. So kita dua-dua ialah Y, kita samakan. So awak selesaikan dapat negatif 2. Cikgu cek kejap sebab jawapan buku lain. Soalan berapa? Soalan 9. Jawapan buku kata dapat positif 2. Nanti cikgu cek pengiraan dulu. Siapa yang pindah? Syuking? Untuk tapak ini, siapa yang pindah? Yang 4. 4 yang pindah kan? Okay, kalau 4 pindah maksudnya awak negatif 4/3S tolak 4X lah kan? So kalau itu negatif 16/3X, betul? Tapi 32/3? Negatif patutnya. Kan? Boleh? So sepatutnya negatif. Okay ya? So sini sepatutnya tambahlah. So koordinat Y kena kira balik, tambah. So jawapan C yang betul ialah 28. Try saja. Okay, Syikin faham? Faham. Oh, so ini kena tukar balik lah. Okay, koordinat A kita 11, B kita 97, C kita kenapa ambil titik tengah ni? C kita ialah titik terakhir kita. Bukan titik ini kan? 54 ialah titik ini. Boleh? Persamaan Boleh. pembagi dua sama serenjang AB menyilang garis ini pada C. So okey ya? Tahu kenapa bukan 54 ya? Tahu. Sepatutnya Letak 28. 28. So inilah ya 2. Ini sepatutnya 2, ini sepatutnya 8. Okay, kita kena kira kejap lah ya. Okay, so mana dia? So 1 kali 8, 2 kali 7. Mana saya nak baca ni? Tersilap. Arah terbalik kan? 1 kali 8 dulu. Maksudnya 1 kali 8, 2 kali nanti cikgu tengok original nilai you. Katakan jawapan awak betul tadi. Betul. Sikit-sikit saya pening dengan nombor yang you ambil. Kejap. Katakan nilai betul. Kita tengok Okey. 1 kali 4. Apa ni? Okey, 1 kali 4. 5 kali 7. Lepas tu? 9 kali 1 sepatutnya. 6 kali 1? Bukan 9 kali 1? 9. 9 kali 1. Boleh ya? Nanti sebelah sini 1, 5, 4, 9. Ini betul. So susun arah you tak salah. Hanya ini ya, try 1 sini. Kemudian sebab jawapan C sudah salah. Bukan jawapan C. Ialah jawapan C salah tapi awak tak ambil jawapan C. Awak ambil titik tengah. So itu ada 2-3 kesalahan di situ. So kita betulkan dulu. So ini sepatutnya apa titik itu? 2 apa? 24, 28? 28 So sini sepatutnya 28. Kamu tak payah risau kita ambil ikut jam ataupun lawan jam sebab segitiga. Nanti modulus paling banyak kita ubah aja. So 1 kali 8, 2 kali 7, 9 kali 1.
Okey, ada yang sebab salah titik, ada yang sebab salah ambil nombor. Okey, lepas tu 1 kali 2, 8 kali 9, 7 kali 1. Okey dah balik? Tambah 14 tambah 9. Ini sepatut 31. 2 tambah 7, 2 tambah 7. Ini sepatutnya 81. Kalau cikgu salah cakap lah. Sorry, kena kecilkan sikit. Kejap mana pergi sudah. Okey 31 tolak 81. So sepatutnya sini negatif 50. So bila modulus dia jadi setengah kali 50. So jawapan 25. Soalan 9. 25. Okey ya? Okey. Okey ya? Try saja saya rasa. Itu sebabnya kalau kita buat soalan ini, kadang-kadang eloknya kita lukis gambar raja. Gambar raja tak ada markah tapi kita boleh dapatkan barang yang lebih jelas. Kita kecilkan balik ya. Mana sudah? Kejap. Okey, soalan 10. Okey, soalan 10. Okey, raja menunjukkan A, B, C, D membentuk layang-layang dengan penjulunya bertemu di M. So maksudnya kemudian sini bertemu di M. Penjuru dia lah. So maksudnya kalau kita sambung ini, kita ialah M. Nanti, bentuk lelayang apa yang kamu tahu? Siapa orang ni? Adika ada tak? Ada cikgu. Ada. Okay. So kalau lelayang, mungkin tak pakai maklumat ini dalam gambar raja ini, tapi cikgu nak tanya, apa yang kamu tahu lelayang? Macam contohnya kalau cikgu kata segi 4 selari, awak tahulah ada 2 sisi sama panjang dan selari. Kalau trapezium sepasang aja. Kalau segi 4 selari ada 2 pasang. Kalau cikgu kata segi 4 tepat, awak tahu ada 90 tajam. Kalau lelayang, apa yang kamu tahu? Sebelum kita nak buat ataupun sesiapa tahu tentang lelayang. Bagi awak, cikgu itu adalah satu permainan. Full stop. Bentuk lelayang. Sama ke cikgu? Apa yang sama? M tu. Yang kiri kanan tu. Kiri dan maksud awak segitiga sebelah sini sama dengan segitiga sebelah sini. Tak, yang garis lurus M tu. Yang A ke C. Sama. A pergi C. Okey, A pergi C. Sama ke? A ke M dengan M ke C. Sama dengan A ke M, M ke C. Semula ayat awak A pergi C ni. Salah ke cikgu? Salah. Awak nak kata AM sama dengan MC. Betul. Ayat itu betul. Okey? Ataupun kita tahu kalau lelayang kalau inilah penjuru dia, sebenarnya bila dia bertemu sini ada sifat dia melalui titik tengah. Kenapa kita tahu benda ini? Sebab yang paling penting untuk cikgu suatu padang semua. Untuk lelayang, apa yang awak tahu tentang sisi ini? Lelayang. Dia ada sisi yang sama lah. Siapa tahu siapa jawab? Lelayang. Ada tak sisi yang sama panjangnya?
dengan CD ke tak? Okey. Ya. AB dengan CD sama panjang. Lepas itu AB dengan CD sama panjang. So bila keadaan macam ini, kalau kamu tengok ini penjuru dia kan. So kalau kamu tengok sebelah sini kan segitiga kaki sama. Sebab sini sama. So itu sebabnya bila awak potong ke bawah yang 90 darjah, dia akan dapat dua ini sama. Sebab atas itu kaki sama. Okay? Begitu juga kalau awak tengok yang arah segitiga hijau ini. Pun sama. Sebab dua sisi ini sama. So maksudnya segitiga ini ialah segitiga kaki sama. Bila dia ialah segitiga kaki sama, kita lukis satu garis yang berserenjan. Ini ialah titik tengah. So apa yang awak cakap tadi, AM sama dengan MC, panjang dia sama, betul. Okay, apa lagi? Ada lagi? Ada selari segaris berserenjan di sini? Selari ada. Selari tak ada. Berserenjang ada tak? Ada. Ada. Iaitu penjuru dia. Cikgu tadi sudah terlukis untuk kamu. So ini sifat yang awak kena tahu. Apa beza lelayan dengan rombus? Siapa boleh beritahu saya apa bezanya lelayan dengan rombus? Dengan apa cikgu? Tak dengar. Rombus. Kalau BM, ROMBUS. Apa beza lelayan dengan rombus? Rombus semua sisi sama Ya, kalau rombus semua sisi sama. Kalau lelayan yang atas ini sama, yang bawah ini sama. Okay? Sebenarnya rombus ialah sejenis lelayan. Lelayan lebih umum. Sebab syarat untuk lelayan ialah atas ini dua sama, bawah ini dua sama. Okay? Tapi bila semua sama dipanggil sebagai rombus. So rombus ialah lelayan, tapi lelayan bukan rombus ya. Okay. Apa beza? Rombus tu segi empat selari ke? Tak. Oh bukan. Sebab dia tak garis ini dengan garis ini tak selari. Mungkin selari. Tapi mungkin tak. Sebab dia tak ada sifat dia selari. Dia hanya ada sifat empat sisi itu sama dan yang dalam ini membentuk 90 darjah. Itu sifat yang ada pada rombus. Tapi tak ada sifat kata dua garis ini adalah selari. Dia nak selari boleh tak? Boleh. Dia tak nak pun boleh. Lagipun segi empat selari tak ada sifat semua sisi sama panjang. Kalau cikgu lukis ini, ini selari dengan ini selari dengan ini, adakah ini segi empat selari? Yang ini, adakah ini segi empat selari? Ya. Ya. Adakah dia rombus? Tidak. Tidak kan? Rombus kena semua sama. Boleh ya? So segi empat selari dengan rombus tak sama. Okey. Mungkin awak kata cikgu kalau itu macam mana kalau cikgu saya pakai segi empat tepat? Semua sama kan segi empat tepat? Segi empat tepat dengan rombus. Sama tak? Tak sama. Apa pula yang beza? Sisi tak sama ke cikgu? Cikgu bukan kata segi empat tepat. Cikgu kata segi empat sama. Segi empat sama. Kalau segi empat tepat memang kau katalah dia bukan semua sama. Segi empat sama dengan rombus? Sama. Berbeza. Apa bezanya? Sudut cikgu. Sudut dia. Kalau rombus yang berserenjan yang 90 darjah ialah perpenjuru dengan perpenjuru dia. Okey. Kalau segi empat sama ialah tempat ini. Okey.
Tapi perpenjuru, perpenjuru. Kalau segi 4 sama, kalau awak buat ini, dia pun akan 90 darjah. Okay. So segi 4 sama adalah sejenis rombus. Rombus adalah sejenis lelayan. Kalau cikgu keluar ini soalan kepak ini, soalan set kepak. Soalan awak lukis set yang mewakili segi 4 sama, rombus dan lelayan. Macam mana nak lukis? Okay. So segi 4 sama paling dalam. Okay. Rombus di luar, lelayan lagi luar. Okey, itu sebenarnya tambahan lah ya. Okey, cukup padam untuk pakai ini. Okey, so untuk tajuk ini cikgu hanya perlu lelayan ya. So lelayan awak kena tahu dua sisi ini sama. Lepas tu oleh kerana dua sisi ini sama, awak tahulah dia melalui titik tengah untuk garis AC ini. Okey. Okey. Lepas tu cikgu nak tanya, untuk PD adakah dia juga melalui titik tengah? Untuk garis PD. Melalui lah kan cikgu? Tak. Oh. Dalam gambar raja pun awak nampak ini lebih pendek sikit, ini lebih panjang sikit. Boleh? So, kalau lelayan hanya salah satu saja, dia bentuk 90 darjah. Ataupun cikgu boleh terang macam ini. Cuba awak tengok segitiga sebelah sini. Sebelah sini. Adakah ini sama kaki? Adakah ini sama kaki? Tak. So kalau dia tak sama kaki, dia tak melalui titik tengah. Boleh? Dia tak bila dia tak sama, bila awak potong 90 darjah, benda ini bukan separuh-separuh. Dia hanya akan jadi separuh-separuh kalau dia kaki sama. Okay? So untuk lelayan, titik tengahnya hanya berlaku di salah satu perpenjuru. Tidak berlaku untuk kedua-dua. Kalau rombus, yes. Kalau rombus dia merupakan titik tengah untuk kedua-dua perpenjuru. Kalau untuk lelayan, dia hanya merupakan titik tengah untuk salah satu perpenjuru dia. Macam mana nak tahu perpenjuru yang mana? Tengok yang mana dengan mana adalah kaki sama. So contoh soalan ini, cikgu yang cakap dia kaki sama macam ini ke? Sebenarnya soalan cakap tak mana satu kaki sama. Kejap. Cikgu padang gambar. Sorry. Cikgu tengok balik gambar raja asal dia. Sebenarnya soalan tak cakap tau. Hanya sebab gambar raja yang dia lukis, kita nampak ini kaki sama. Yang ini nampak tak kaki sama. Soalan sebenarnya tak cakap. Kalau kita nak sebenarnya kita kena semak. Kita kena semak panjang ini dengan panjang ini. Kita ada maklumat tak? Tak ada maklumat pula ya. So sebenarnya soalan kena beritahu. Tapi dalam gambar raja kita sebenarnya nampak agak jelas lah lelayan dia sini dengan sini sama. Sebab kalau gambar raja dia sini dengan sini sangat berbeza. Sangat berbeza. Boleh ya? Sebab ini gambar raja bukan cikgu yang lukis. Soalan yang bagi. Okay. So bila cikgu tanya apakah koordinat M? So macam tadilah kita tahu dia ialah titik tengah. Betul ke kawan kamu buat? Ya. Okay. Kita ambil titik tengah untuk A dan C. So -1 tanpa 3, 2 tanpa 4. Okay. So ini kita gunakan sifat dia. Kita gunakan sifat M ialah titik tengah AC untuk dapat jawapan dia. Okey. Lepas tu cikgu tanya apakah persamaan garis perpenjuru BD. So BD kita tahu sebenarnya kalau kamu tengok BD ini adalah pembahagi dua sama serenjang. Kan dia melalui titik tengah dan berserenjang. So kawan kamu kalau ya kena kecilkan baru nampak.
Sorry ya, cikgu terpaksa kecilkan ya. Y sama dengan negatif 2S tambah 5 ialah apa? Ini datang dari mana? Y sama dengan negatif 2S tambah 5. Cikgu, soalan 2 dekat sebelah. Datang dari mana? Baca sini dulu. Okay, sorry. Sorry. Okay, baca sini dulu. So, mula-mula cari keturunan AC. Awak nak cari perserenjan kan? Okay, cari keturunan AC. Lepas tu kita pakai sifat perserenjan tapak keturunan BD. Okay, betul? So, macam tadilah kita ada ini. Kita ada titik tengah dia. So, kita masukkan saja tapak C. Lepas tu tapak ini. So, garis ini sebenarnya sama macam teknik awak buat pembahagi dua sama serenjan. Hanya soalan ini dia tak sebut direct. Tapi dari gambar sifat lelayan itu kita tahu. Berpenjuru yang satu lagi melalui titik tengah tanpa serenjang. So, kita dapat jawapan ini. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah nilai K. So, kawan kamu ambil persamaan ini. Persamaan ini ialah garis inilah, garis BD. Okey, garis BD. So, nak cari K. Okey, K ialah tempat ini So, tempat ini X kosong. Ganti aja lah. Okey, gantikan X kosong. Dapatlah nilai K. Okey, betul? Ada apa nak tanya? Cikgu split sikit. Up down cikgu pun pening. Ini soalan berapa? Sekejap. Okay. Okay, sekarang cikgu pergi kepada soalan B. Okay, cikgu bagi maklumat ini. Cikgu tanya apakah P dan Q. P dan Q di mana? P dan Q. P dan Q ialah titik D. Titik D. Sini. Dan cikgu bagi MD. Nak tengok mana pula. Okay, MD sama dengan 3 BM. So, di sini kita akan gunakan rumus nisbah. Rumus nisbah. Kita tak pakai rumus jarak sebab ini bukan tanya lokus. So, apa yang kita perlu buat, kita kena ubah kepada bentuk nisbah dulu. Siapa yang bergerak, siapa di bawah. Okay. So, kita dapat nisbah ini 31. MD ialah 3. BM ialah 1. Ada gambar aja dia. Sini. Okay. Ini BMD. Tak apalah sebab kawan kamu dia free, lukis semula, tak apa. So BM ialah 1, MD ialah 3 dan tadi kita ada jawapan B 05 dicari waktu kita ada K. Lepas tu 1, 3 kita cari di jawapan pertama ini. Okay, so nak cari ini pakai rumus MN lah. Rumus MN. Sorry lah ya. Ruangan tak cukup. Okay. So jangan lupa bentuk langsir itu maksudnya yang 1 mesti dengan nombor ini. Okay. Yang 3 mesti dengan nombor ini. Siapa di tengah-tengah mesti di depan. So 30 1P. 35 1Q. Okay, lepas itu ringkas dulu pun boleh ataupun terus buat koordinat X dengan koordinat X, koordinat Y dengan koordinat Y. Okay, ringkas dulu baru buat pun boleh. Tak kisahlah. So, kita dapat jawapan P dan Q. Dan perlu ke saya tulis dalam bentuk koordinat? Untuk soalan ini tak perlu. Sebab kalau kamu tengok bunyi soalan dia ialah cari nilai P dan nilai Q. So, kita memang cakap je lah P apa, Q apa. Kalau dia tanya apakah koordinat D? Kalau dia tanya apakah titik koordinat D, maka kita perlu tulis dia dalam bentuk koordinat. Boleh Kalau dia tak tanya, dia memang tanya secara perasingan, tulis perasingan lah. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah luas lelayan itu. So pastikan bila lelayan dia ialah segi 4. Alamak, tengok pun susah. Okey. Bila dia ialah segi 4, pastikan awak ambil ikut jam ataupun lawan jam. Jangan lelayan Okey, cikgu kejap cikgu kecilkan sikit. Sebab nak tengok gambar aja seluruh itu.
Cikgu masukkan nilai dulu So, okay, kawan kamu sudah masukkan. Ini 0,5, ini 4 negatif 3 Okay, 4 negatif 3. So, kenapa jawapan lain Okay, kawan kamu ambil 0,5 titik B. Okay, dia ambil titik B. Lepas tu dia ambil 3, 4 titik C. Lepas tu dia ambil 4 negatif 3 D. Lepas tu dia ambil A. Okey, dia ambil daripada ikut arah jam macam ini. Apa kesalahan dia? Siapa tahu? Siapa tahu apa kesalahan dia? Ataupun Atika sendiri sudah nampak apa kesalahan awak? Apa kesalahan awak? Siapa tahu apa kesalahan dia? Oh, tak letak balik 05 cikgu. Ya. Pertama kenapa ulang? Okay. So sepatutnya soalan ini ada lagi satu titik iaitu 05. Titik pertama kenapa ulang? Tak kisah dia segi 3 ke segi keempat ke, titik pertama kena ulang. So Atika okey ya? Okey, so kita buat balik. Okey, ini 0, ini negatif 9, ini 8. So apa yang tertinggal? Ini apa dia? Tolak 5. Okey, tolak 5. Okey, tolak 15, 16, 3. So ini? 0. 0. Okey, kita kira balik lah. So apa jawapan dia? Tolak 5 lagi. Negatif 40, betul? Betul. So, ini negatif 40. So sini 40. So jawapan kita 20. Boleh ya? So jangan lupa ulang balik ya titik pertama. Dan segi 4 kenapa hati-hati ya, mesti ikut arah jam ataupun lawan jam. Jangan keluar ribbon Ini tak keluar ribbon, ini titik pertama lupa. Okey, betul jawapan dia 20. Okey ya? So Atika faham Faham cikgu? Faham Okey, kita pergi kepada soalan 11. Kena kecil balik. Okey. Raja menunjukkan satu trapezium. So, satu trapezium kita tahu nanti ada sisi yang selari. Dan dalam gambar raja dia bagi kita lah BO dengan CD ini selari. So, boleh set dalam mind kamu nantilah. Mesti ada maklumat ni. Kecerunan BO sama dengan kecerunan CD. Bila nak pakai aja. Okey. Lepas tu garis OB. Garis OB berserenjan dengan garis lurus BC. Okay, so di sini awak nampak ada perserenjan di sini. So nanti set dalam mind. Adalah M1, M2 sama dengan negatif 1. Biasanya tak lari dah. Okay, lepas tu dia bersilan dengan pasi Y. Siapa yang bersilan? OB. Okay, OB. Okay, tapi kalau gambar raja, bukan OB, BC. BC yang bersilan dengan pasi Y di titik T. So titik T ni awak tahulah bersilan dengan pasi Y mungkin ada kaitan dengan pindasan Y. Main boleh set benda-benda inilah. Okey, lepas tu cikgu bagi persamaan OB. Okay. So kalau kamu tengok di sini ada satu maklumat tidak ada dalam gambar raja dah. Okey. So sebenarnya cikgu sudah bagi untuk persamaan ini. So itu sebabnya kenapa awak mesti baca soalan. Jangan tengok, oh cikgu sudah ada maklumat. Tapi sebenarnya ada satu tertinggal di sini. Okey, BC memang dia ada label dalam gambar raja. Okey, soalan saya tanya apakah nilai K? So, ini siapa? Farisa. Farisa ada ke? Macam tak nampak nama dia. Farisa ada? Farisa tak ada. Ada. Tak apalah, siapa tahu siapa jawab lah. So Farisa kata OB berserenjan dengan BC, betul? Tadi ayat soalan memang ada. So bila berserenjan kita pakai rumus M1, M2 sama dengan negatif 1, betul? So dia ambil dua persamaan inilah So buat dulu Y sama dengan tapak kecerunan
Dan sebelah sini pun dia buat Y sama dengan, so ambil kecerunan dia. Okay, ambil kecerunan dia. Dia tak tulis keluar. So kecerunan. Okay, so dapatlah kecerunan dia ialah K per 12. Lepas tu dia gunakan M1, M2 sama dengan -1. Selesaikan, dapat nilai K. Okay, B, cikgu tanya apakah koordinat B? So kalau kamu tengok koordinat B ialah titik persilangan. Titik persilangan buat persamaan serentak je lah. Okay, so kita ambil dua persamaan ini. Kita buatlah persamaan serentak. So ini Y sama dengan, kita teruslah ambil ini sama dengan ini. Nilai K boleh masuk sudah. Okay, lepas tu awak selesaikan, dapatlah koordinat X dan koordinat Y. Dan kali ini mesti tulis dalam bentuk koordinat. Sebab soalan tanya, apakah titik B? Okay. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah persamaan garis lurus CD? Kalau BT, TC ialah 1,5. So ini pun tak ada soalan persamaan lokus. So biasanya yang ini bagi tujuannya untuk kita dapat pakai nisbah punya untuk dapat kita ada B, kita ada T, kita untuk dapat C. Untuk dapat koordinat C ya. So cikgu kena split lagi. So, lah Adika tak ada, saya nak mula baca dari mana ke mana. Ini pergi sini. So, sini lah baca. Okey, dia ambil. Okey, apa yang dia tulis ini ialah persamaan ini. Persamaan BC Persamaan BC yang sudah masuk. Persamaan BC yang dia sudah masukkan nilai K, lepas tu dia pindah Y sama dengan punya. Okey, lepas itu dia buat S kosong. Okey, sebab dia nak cari koordinat T. Betul? So, dia dapatlah koordinat T. So, kita ada koordinat T, kita ada koordinat B, dan kita ada nisbah dia. Ikut ajalah, BT ialah 1, TC ialah 5. So, kita gunakan rumus nisbah. So, rumus nisbah ini dengan ini dengan inilah. Okey. Okey, yang tengah-tengah ini kita Frisa tak tulislah. Frisa terus asingkan. Pun bolehlah kalau nak terus asingkan. So, maksudnya 0,25/6 sama dengan ini darab ini. Darab ini pula. Dalam koordinat. Maksudnya ini 0,25/6. Lepas tu pakailah formula itu. Hanya Frisa dia cepat, dia terus koordinat X sama dengan koordinat X, koordinat Y sama dengan koordinat Y. Kalau awak mampu, boleh. Kalau tidak, slow down lah. So, masukkan, dapat nilai X, dapat nilai Y. So, kita tahulah apakah titik C kita. Okey. Okey, sudah ada 3 titik ini. Soalan nak apa? Okey, soalan nak garis lurus CD. So, kita sudah ada titik C. Iaitu 10, 35/3. Okey, lepas tu Farisa buat apa? BO selari dengan CD. Ya, kan tadi dia kata trapezium. Jadi dia akan gunakan sifat selari ini. So kita tadi ada BO punya kecerunan kan? Itu di sini. Okey, BO punya kecerunan -4/3. So automatik lah CD juga -4/3. Sebab selari. So kita ada kecerunan, kita ada satu titik, kita masukkanlah Y sama dengan MS tanpa C. Okey, masukkan titik, masukkan kecerunan, dapat C. Lepas tu tulis persamaan. Okey, tak ada apalah. Dia banyak step tapi semua benda yang kita pernah buat So sabar sikit buat. Ada apa nak tanya? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, cikgu pergi kepada soalan 12. Okey. Darjah menunjukkan A, B, C, D. Okey, mempunyai koordinat ini.
Lepas tu cikgu kata AD, okay, AD selari dengan BC. Lepas tu cikgu cakap lagi ACD. ACD 90 darjah. Dia ada salah bagi maklumat tak? Sebab dalam gambar raja macam ADC. Kejap, cikgu tengok. Sebab kalau awak label di sini sebenarnya salah tau. Kalau ikut arahan di sini. Kalau ikut arahan di sini, ini yang 90 darjah. Cikgu cek yang soalan salah ke gambar raja salah. Soalan ni bermasalah lah. Sebab gambar raja dengan itu bercanggahan ya. Soalan 12. Kecerunan AD. Kejap, cikgu tengok pengiraan dia. 3/5. Sebab datang dari sini. Lepas itu CD. Okey. So kalau tengok pengiraan dia, okey, awak ubah soalan. Bukan ACD tapi ADC. Cikgu tahu ini berdasarkan jawapan yang dia bagi ya. ADC bukan ACD. Ubah soalan kamu. Kalau ubah soalan bolehlah ini 90 darjah. Okey. Ini selari. Maksud awak ini sama panjang dengan ini Tak. AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Soalan yang cakap ke? Mana awak tahu AB sama dengan CD? Saya agak. Tak boleh agak. Tak boleh agak. Soalan tak cakap kan? Soalan hanya bagi maklumat AD selari dengan BC. Ini maklumat yang dia bagi. Okay, lepas tu dia bagi lagi satu maklumat. Ini 90 darjah. Ini maklumat yang dia bagi. Okey. Jadi awak kata AB sama dengan DC. Tapi akhirnya betul. Tapi bukan sebab nampak. Okey. Ini kalau ini selari, so kita tahu kan jumlah dua sudut ini sepatutnya 180 darjah. So kalau ini 90, ini akan 90. Oh, tak semesti lagi. Kecuali awak tahu garis ini dengan garis ini sama panjang. Tapi tak tahu kan? Oh, so tak ada. Kita hanya ada sifat ini sini 90 darjah, sini 90 darjah. Garis AB sebenarnya kita tak ada maklumat Kita tak ada maklumat. Maksudnya kita tak ada maklumat dia sama ada dia sama dengan CD ataupun tidak. Sini 90 darjah ataupun tidak pun tak tahu. Tak tahu sebab soalan hanya kata dua garis ini selari. Soalan tak kata garis dua ini adalah selari. Tak cakap kan? Ada cakap tak? Tak ada kan? So kalau dia cakap selari baru yes. Tapi sekarang dia tak ada So kita tak ada sifat ini CD selari dengan AB. Soalan tak pernah cakap. Sebab dia tak kata segi empat ini bentuk apa. Kalau dia kata segi empat selari, bolehlah. Bolehlah kita kata ini sama dengan ini. Tapi soalan tak cakap. Tak cakap tak pasti. So maklumat yang tak ada jangan masukkanlah Okey, cikgu tanya apakah persamaan garis lurus AD? So untuk AD kalau kamu tengok yang kita tak ada kecerunan AD. Tapi kita boleh gunakan kecerunan BC. Sebab mereka selari. So kawan kamu ambil. Sebenarnya yang dia cari ini ialah kecerunan BC sama dengan kecerunan AD.
So, dia gunakan 2 titik inilah. Okay, 2 tolak negatif 1, 6 tolak 1, tapak dia. So, ini juga merupakan kecerunan AD. Okay, lepas tu kita pakai titik ini ya. Kamu pakai titik 1 negatif 1. Kalau kamu pakai titik 1 negatif 1, adakah garis AD ni melalui titik ini? Tak. Tapi Tak. kalau selari tak boleh cikgu. Ganti je. Selari hanya kongsi satu maklumat, iaitu kecerunan mereka sama. So, untuk garis ini, dia melalui titik apa? AD. A dengan D mana satu yang ada titik? A. A. So, sepatutnya pakai titik ini. Oh. Kalau awak pakai 1 negatif 1, yang awak cari ialah kecerunan BC. Sebenarnya yang awak cari ini ialah persamaan BC. Yang awak cari ini ya. Tapi kita tak nak BC ya. Kita nak AD. So kalau kita nak AD, maksudnya awak kena ubahlah Jangan pakai 1 negatif 1. Kita kena pakai negatif 24. Negatif 24. Kita mesti ambil titik yang dilalui oleh garis yang kita nak itu. Okay? So kita ubah sikit. Ini jadi negatif. Sorry ya, cikgu nak English. Kalau tidak, cikgu tak boleh tulis. So ini negatif 2. Ini 4. So kira balik, apakah C awak? Berapa C awak? Biasanya persamaan kita jarang gunakan perpuluhan. Bagi saya pecahan. Pecahan. 26/5. Okey. 26/5. Kita jarang tulis perpuluhan sebenarnya. Pelik gitu. Okay. So sini kita ubah kepada 26/5. Itu baru persamaan garis apa tak ingat sudah. Okey, persamaan garis AD. Boleh ya? Kalau tidak, yang awak cari ialah BC. Okey, faham Faham. Okay. Tapi cikgu nak lagi satu, persamaan CD. Di mana tepi? Okey. AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. So dia tak ada sifat itu Kita tak tahu AB sama dengan CD ataupun tidak. Boleh Okey, tak ada boleh. sifat ini. Tak ada sifat ini. So kita kena gunakan sifat apa? Tujuannya nak cari kecerunan CD. Tapi kita bukan pakai sifat selari. Kita pakai sifat Sudut ke? Sudut 90 darjah. So sifat perserenjang. Itu maksudnya perserenjang. So kita akan gunakan rumus M1, M2 sama dengan negatif 1. Tadi kita sudah cari kecerunan garis ini kan? Iaitu 3/5. So kita buat 3/5 kecerunan. Kalau nak cantik, awak terus kata itu kecerunan garis apa? Itu kecerunan garis CD. Boleh tulis macam ini. Tapi kalau awak nak tulis M1, M2 pun tak apa. Sama dengan negatif 1. Maka kecerunan CD ialah 3/5. Boleh sorry. Negatif 5/3. Okay. Negatif 5/3. So, walaupun jawapan awak sama, tapi itu secara kebetulan awak dapat jawapan. Boleh ya? So, ini kecerunan CD. Okay, so garis CD ini melalui titik apa? Titik C. So, adakah awak? Okay. Awak pakai titik 62 betul lah sebab dia memang melalui C. Kecerunan accident ni dapat betul balik ya. So, awak masukkan ini, dapat nilai C, dapat persamaan ini. Aku lupa cek. Soalan 12. Untuk ini, untuk CD. Persamaan CD. Y sama dia. Okay. So, dia jadi betul secara kebetulan. Tapi kamu jangan lupa sekarang kertas 1, kertas 2 semua
kaedah betul baru ada markah untuk jawapan. So kalau betul sini pun tak guna kalau ini sudah salah. Ya. Okey, lepas itu cikgu tanya, awak tengok sendirilah, cikgu tak payah grow up product. Okey, cikgu tanya koordinat D. Alamak, kena juga grow up product. Okey, cikgu tanya koordinat D. Awak ada dua persamaan ini. So buatlah titik persilangan. D ini adalah titik persilangan. So ambil mesti salah lah sebab persamaan ini sudah salah. So kita kena buat semula Mana tempat nak tengok Sekejap, kecilkan sikit. A1. Okey, ini A1. A2. Cikgu tanya koordinat D. Awak buat apa Awak ambil Cari titik tengah ini. Titik tengah ini. Ada orang beritahu awak ke ini sama dengan ini? Tak ada kan? Bila tak ada orang kata ini sama dengan ini, kita tak pasti ini titik tengah ataupun tidak. Boleh So, sifat ini tak dapat digunakan tau. Sebab kita tak pasti. Kecuali awak sangat pasti. Tapi soalan ini tak bagi maklumat itu. Sisi ini sama dengan sisi ini. Kecuali soalan ini kata, segi empat ABCD adalah satu segi empat sama. Ataupun dia adalah satu rhombus. Baru dia ada sifat sisi ini sama dengan sisi ini, sama dengan sisi ini, sama dengan sisi ini. Kalau segi empat sama pun boleh. Tapi sekarang dia tak cakap tau, ABCD ini ialah bentuk apa. So, kita tak boleh kata, cikgu nampak macam sama panjang, maka cikgu itu adalah sama. Tak boleh. Tadi lelayang punya, mungkin kata cikgu lelayang, tadi cikgu buat macam tu, lain cerita dia. Sebab untuk lelayang, kita memang tahu ada sepasang sama. Hanya mana dia? So, bila gambar raja ini bagi macam ini, kita nampaklah atas ini sama, bawah ini sama. Sebab kita memang tahu lelayang ada sepasang sama macam ini. Hanya tak pasti. Ini ke ini. Tapi tengok gambar raja kita nampak sebelah sinilah. Tapi kita mesti jumpa. Ada dua sisi sama, ada dua sisi sama. Okey? Tapi untuk soalan ini dia tak cakap. Dia tak cakap dia ialah rhombus. Dia tak kata dia ialah segi empat sama. Kamu tak boleh kata, cikgu nampak dia sama. Okey? Cikgu dia nampak 90 darjah untuk semua. Tak boleh. Yang ini kita boleh sebab dia selari. So, dua sudut ini sepatutnya 180 darjah. So, kalau ini 90, ini automatik ialah 90. Supaya jumlah ialah 180. Sorry. Okay? So, walaupun ini betul, cikgu hanya boleh kata ini secara kebetulan. Cikgu hanya boleh kata ini secara kebetulan. So, kita kena buat titik persilangan. So, D ini adalah titik persilangan antara dua persamaan ini. So, cikgu kecilkan nak tulis. Okay, so satu ialah, cikgu tutup dia lah supaya cikgu boleh mana dia? Cikgu tutup dia. Tutup dia. Tak apalah, tutup tak berapa cantik. Okey, so kita ada persamaan Y sama dengan 3/5X. Tambah ke tolak tadi? Tambah Tambah 26/5. Dan kita ada Y sama dengan negatif 5/3X tambah 12. So kita buat persamaan serentak untuk dapat titik persilangan D. Boleh So, dua-dua ialah Y sama dengan, so kita boleh buatlah 3/5S tambah 26/5 sama dengan negatif 5/3S tambah 12. So, boleh manual, boleh sheet calculate.
Okey, cikgu nak cepat. Tolong sheet calculate. Cikgu nak tahu apakah jawapan X awak. Sepatutnya pokok kata jawapan dia ialah soalan 12. Jawapan dia ialah 3. Betul? Betul cikgu. Cikgu, kenapa kena sama kan? Sebab titik D ini adalah titik persilangan. Titik persilangan. Oh. So titik persilangan kita buat persamaan serentak. Boleh? Kalau Y sama dengan Y lah. Sebenarnya tak semestinya mesti buat sehingga Y sama dengan asalkan awak dapat dua persamaan, awak dapat persamaan AD, awak dapat persamaan CD, awak buat persamaan serentak. Itu sebabnya tadi ada satu soalan kan. Siapa punya tadi ya? Yang Syikin punya. Soalan berapa? Cikgu kata tak semestinya buat Y sama dengan punya. Syikin soalan apa ingat tak? Soalan 1, soalan 2. 9 ke? Soalan 9. Kejap berjalan. Ke 5. Ya, soalan ini. Contohnya soalan ini ya. Okey, cukup besarkan untuk kamu. Okey, soalan 9 ini kan. Awak nak cari titik A dan titik B. So itu yang Syikin buat Y sama dengan. Sebenarnya tak payah. Awak ambil saja dua persamaan ini, awak buat persamaan serentak. Mungkin cikgu tunjukkan ada ruangan di bawah dah. Okey, ada. Tak ingat umur. Cikgu ni tak ingatan tak kuat. Okey. So, satu ialah 4Y sama dengan 3X tambah 1. Satu lagi ialah XY sama dengan 28S tolak 27Y. Okey. So, kita nak cari titik persilangan. Sebab A, B ialah titik persilangan. So, sebenarnya tak payah buat Y sama dengan macam ini. Nak pun tak apa. Okey. Kita buat persamaan serentak macam biasa. Okey. Cukup. Nah, kita buat aja. Okey. Syikin sambung. Nak persamaan 1 ke 2? You nak buat X sama dengan ke Y sama dengan? Y sama dengan lah. Daripada persamaan? 1. 1 ke 2? 1. Okey, 1. So kita ambil persamaan 1, kita buat Y sama dengan. Y sama dengan? 3X tambah 1/4. Okey. Lepas tu kita ganti masuk ke dalam persamaan kedua. Sama dengan 28S tolak 27. 3S tambah 1/4. Tapi kali ini kita tak boleh buat sheet calculate. Sebab kita sudah tahu jawapan nanti ada 2 titik kan. So kenapa ada 2 titik? So kemungkinan sangat besar dia adalah persamaan kuadratik. So soalan ini jangan sheet calculate dan kalau sheet calculate awak dapat 1 titik aja. Dan kita sangat pasti sebab soalan kata dia persilang di tempat A dan B. Kita ada 2 jawapan. So kena manual buatlah. Okey, manual buat Syikin. 3X kuasa 2 tambah X/4 sama dengan 28X tolak 81X tambah 27/4. Ini negatif kita tak bawa masuk lagi ya. Kita setakat buat ini saja. 27 saja. Okey, sambung. Sikit sambung. You nak buat apa? 3X kuasa 2 tambah X/4 sama dengan 112X/4. Okey, awak samakan pengebut Okey. So atas tu tolak 81X tolak 27. okey. Sambung. 3X kuasa 2 tambah X/4 4 sama dengan 31X tolak 27/4. okey, sambung lagi. Darab silang. Okey. Sebenarnya soalan ni awak nak darab silang pun boleh, tapi tak darab silang pun boleh. Sebab awak tengok bawah itu per 4. Nampak tak? Ini per 4, ini per 4. So sebenarnya boleh kata atas ini sama dengan atas ini. Maka nombor lebih kecil sikit.
Tapi kalau awak nak tarik silang pun tak salah, cikgu ikut awak dia. 12x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 124x. Betul. Salah cakap apa? 108. Betul, betul. Ada salah? Betul-betul. Betul. Betul. Okey, sambung. 12x kuasa 2 So nampak kuadratif tak? Kita pindah semualah. Kalau you boleh cepat, cepat. Kalau tak boleh, slow down. Ikut you. tolak 120x tambah 108 sama dengan kosong. Okey. So, boleh tekan kalkulator sudah. Apa jawapan dia? Dapat tak jawapan tadi tu? 1 dan apa? 1 dan 7 91. 91. So, awak dapat jawapan 1 ialah 9, 1 ialah 1. So, you nak pakai rumus kuadratik ke you nak pakai pemfaktoran? Pemfaktoran. Okey, kalau pemfaktoran akan tulis macam mana? Nak dapat 9? Bahagi 12. Oh, okey, okey. Okey. So, bahagi 12 dulu. So, ini x kuasa 2. Ini 10x. Ini berapa? 9. 9. Sama dengan kosong. Baru kita ada x tolak 9, x tolak 1. Biasanya kita tekan kalkulator, kita akan tulis sini. Lepas tu baru kita check, tak cukup. So, saya kena bagi 12. Siapa yang malas nak fikir ini, pakai saja rumus kuadratif. So, awak dapat benda ini. So, nanti awak ganti masuk ke dalam ini. Kena kecilkan lah. So, kita ganti masuk ke dalam ini. Alamak. Kita ganti masuk ke dalam ini. So, bila X sama dengan 9, Y sama dengan 3, 9 tambah 1 per 4. Jawapan? 7. Okey, 7. So, titik itulah 9, 7. 1 kita tak buat sebab itu titik A. So, kalau kamu tengok, jawapan serupa aja. Jawapan serupa. 9, 7. Boleh? So, sebenarnya tak semestinya nak buat Y sama dengan Y sama dengan. Buat persamaan serentak aja. So, tapi kalau you nak buat Y sama dengan ada masalah? Tak ada masalah. Hanya macam soalan tadi, bukan kita nak buat Y sama dengan sebab dia sudah dalam bentuk Y sama dengan, kita pakai aje lah. Itu sebenarnya kita terus buat ini sama dengan ini. Cikgu, yang tadi kan perempat kan sama dua-dua belah. Boleh hapuslah maksudnya. Boleh sebab 22 per 4. Oh, okey. Sebab 22 per 4. So kalau bawah sama, tak ada kemungkinan lain. Atas mesti sama. Tapi kalau awak kurang pasti, jangan buat. Taruh silang lah. Akhirnya sama juga. Hanya kalau kamu tengok kalau saya buat ini ya. Saya akan buat 3x kuasa 2 tambah x sama dengan 31x tolak 27. So nanti cikgu akan dapat 3x kuasa 2 ini pindah tolak 30x lah kan. Ini pindah tambah 27 sama dengan kosong. Mungkin awak nampak cikgu berbeza dengan ini. Tapi cuba awak bahagi 3. Dapat juga ini. Boleh? Tapi hanya buat kalau awak sangat pasti. Kalau awak tak pasti, jangan buat. Biar kita jalan panjang tak apa. Biar kita jalan panjang tak apa. Sama macam soalan ini. Sebab tajuk ini biasanya kita dapat Y sama dengan, Y sama dengan. So itu sebabnya kita biasanya, cikgu, sepatutnya buat Y sama dengan, lepas tu baru kita buat dia sama dengan dia. Bolehlah kalau awak rasa awak lebih selesa dengan dia. Tapi sebenarnya persamaan serentak tak wajib mesti Y sama dengan, Y sama dengan. So, terpulang kepada awak. Jawapan serupa aja. Taklah kata kalau awak pakai cara berbeza, jawapan dia berlainan. Dia mesti sama punya. Boleh ya? Okey ya? Boleh ya, jangan cepat sikit. Okey. Balik ke sini ya.
So sudah dapat nilai X, kita ganti masuk, tak kisah mana satu you ganti masuk lah. Okay. So Y sama dengan, nak masuk persamaan 1 ke persamaan 2? Siapa ini? Lupa lah. I. Okay, I. Nak masuk persamaan 1 ke nak masuk persamaan 2? Apa dia teacher? X3 tu. Awak sudah ada nilai X kan? Awak sudah ada X kan? Mana satu? 1. Satu. Buat awak aja. Okay. So masuk saja. Kemudian awak kira. Dapat jawapan. Tadi awak punya jawapan 7. Okay. So secara kebetulan awak dapat jawapan betul. Tapi sebenarnya tak dibenarkan sebab salah konsep. So soalan tanya koordinat kan? So koordinat D 37. Boleh ya? Okay. B tunjukkan segitiga ACD adalah segitiga sama kaki. So kalau nak tunjuk dia sama kaki, kita mesti tunjukkan dia ada dua sisi sama panjang. Boleh ya? So okay. Inilah 3 titik yang kita dapat ya. Okay, kejap. Cikgu English tak tengok awak punya bahagian B. Okay. Sebenarnya awak tak boleh terus kata AD sama dengan DC. Awak tak tahu lagi. Awak nak cari. Okay. So kita untuk segitiga ini ada 3 sisi. Ada AD, ada DC, ada AC. Mungkin awak kata, cikgu saya rasa AD dengan DC adalah sama. So awak nak check 2 sisi ini dulu. Boleh. Tapi cara buat macam ini ya. Awak buat AD sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Buat ini di satu tempat. Mana nak pergi? Buat ini. Tak boleh kata dia sama lagi sebab awak tak tahu. Awak buat ini. AD sama dengan. Lepas tu awak buat lagi. Awak rasa DC. So awak buatlah DC. Ya, ikut gerak hati awak. Tak apa. Nanti tak sama. Tak apalah. Cari lagi AC. So awak buat DC sama dengan ini. Awak ringkas semua ini. Dapat ini. Sorry. Punca kuasa 2 tak boleh buang. Sebab kita tak ada kiri kanan sebenarnya. So punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Ini pun punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Okay, lepas tu awak kata AD sama dengan DC iaitu sama dengan punca kuasa 2 34. Maka ditunjukkanlah. Ditunjukkan segitiga ADC ialah segitiga kaki sama. Okay. Boleh? Kalau awak sudah cakap AD sama dengan DC, awak bukan tunjukkan, awak pakai. I faham maksud cikgu? Ya. Faham? Maksudnya cikgu kena yang ni lah. Buat cara berbeza. Maksudnya, awak kena buat macam ni. AD sama dengan punca kuasa 2. Okay, 2 tolak 3 kuasa 2 tambah 4 tolak 7 kuasa 2. Okay, sama dengan negatif 2. Sama dengan awak kira dalam tu 34. Awak nak tulis nombor perpuluhan pun boleh. Tak nak bagi macam ini pun boleh. Sebab awak tak payah round off. Okay. Lepas tu awak buat lagi untuk DC. Okay, cari benda ini. Okay. So ini apa? DC. Okay, buat untuk ini ya. 7 tolak 2. Okay, ni. Okay. 7 tolak 2 kuasa 2 tambah 3 tolak 6 kuasa 2. Okay, lepas itu awak kira-kira dia sama dengan punca kuasa 2 34. Lepas tu awak tulis ayat ini. Itu cara penulisan dia. Tak boleh awak terus kata dia sama dengan. Sama juga kalau soalan itu nak buktikan 2 garis itu adalah selari. So awak cari kecerunan garis pertama, awak cari kecerunan garis kedua, cari kecerunan garis pertama, cari kecerunan garis kedua, bawah baru kata. Okey, kecerunan garis pertama sama dengan kecerunan garis kedua sama dengan apa? Lepas tu kata ditunjukkan dia selari. Tak boleh awak kata dia sama. Kalau awak kata sama bukan tunjukkan, awak pakai. Hanya di sini ya, kalau soalan tunjukkan, kita sangat pasti antara 3 sisi ini
antara tiga sisi ni mesti ada dua yang sama. Okay? Mana satu sisi nak buat ikut gerak hati kita. Kalau sekarang awak buat AD, awak buat DC, cikgu tak sama. Maksudnya awak kena buat lagi AC. Sampai awak jumpa dua yang sama. Dan awak kena cakap lah, apa sisi mana dengan sisi mana adalah sama. Dan apa nilai berkenaan. Lepas tu baru awak kata awak tunjukkan dia ialah segitiga kaki sama. Faham? Faham. Okay, ya? Okay, itu soalan 12. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan 13, soalan terakhir. Wah, lagi pening nak tengok gambar raja ini. Okey, raja menunjukkan sisi 4 OABC. Ini OABC dengan keadaan O ialah titik asaran, A ialah 26. Okey, persamaan garis lurus OA kali ini OC mana? Okey, OC CB. Oh, dia bagi persamaan. Okey. So, kalau muat kita contoh di sinilah. So, OA ialah Y sama dengan 3X. Kedua ialah OC. OC ni garis ini ialah 2Y sama dengan X. Lepas itu CB. Garis ini garis ini ialah Y sama dengan 3X tolak 15. Okey. Titik A berserenjan dengan garis lurus OC. Titik A berserenjan dengan garis lurus OC di titik D. So sini ada 9 darjah, 90 darjah. Okay. Dia tulis dalam ayat, dia pun label dalam gambar raja. Oh, sebenarnya persamaan ada. Sorry, cikgu tak nampak dia ada tulis. Tak payah contohlah, ada di sini. Ini pun ada. Alah, cikgu tak nampak. Tak payah tulis lah. Okay. So semua maklumat itu ada. Sebenarnya di sini kalau kamu tengok ada lagi maklumat tambahan dalam gambar raja ini. Di mana tak sebut dalam ayat ini. Apa dia? Siapa ni? Segi 4. Segi 4 Selari. selari. Kenapa awak tahu dia segi 4 selari? Semua sisi sama. Atas bawah sama, yang tepi-tepi tu sama. Apa yang sama? OA dengan BC sama, AB dengan OC sama. AB dengan OC sama dan OA dengan BC. okey. So kalau kamu tengok gambar raja bagi kita ini selari dengan ini. Ini selari dengan ini. So kita tahu sebenarnya ada satu maklumat diberi dalam gambar raja tapi tak ada dalam ayat dia. Sebenarnya segitiga OABC ini adalah satu segi 4 selari. Sebab cikgu bukan nampak dia macam selari. Ada simbol selari. Bukan nampak. Memang soalan bagi simbol itu. Boleh ya? Okay. Cikgu tanya apakah persamaan garis lurus AD? Okey, garis sini. So garis ini tak boleh lari lah, nampak berserenjang. Nanti mesti adalah rumus kecerunan M1, M2 punya. So kawan kamu buat apa? Okey, kawan kamu ambil garis ini, garis bawah ini. Dia cari kecerunan. Nanti dia buat itulah berserenjang punya. Dapat kecerunan garis AD. Lepas tu garis AD ini melalui titik 26 So pastikan you pakai titik 26. Ya, pakai titik 26. Jangan pakai titik 63 ke ataupun titik lain. Mesti 26. Sebab itu yang dilalui oleh garis AD ya. So tapak C, dapatlah persamaan dia. Okey ya, boleh ya? Okey, lepas tu cikgu tanya koordinat B. Koordinat B. So Syikin buat apa? 3x tolak 15. Tak nampak. Tiga X tolak 15 sama dengan X per 2. Okey. Syikin buat titik persilangan betul? Awak ambil garis ini. Garis ini itu dia. Itulah dia. Lepas tu awak ambil lagi garis ini. Garis ini
So Syikin suka puak Y sama dengan sesuka hati you lah. Okey aja. Ambil ini. Lepas tu awak samakan, buat persamaan. Awak buat persamaan serentak. Okey. So tapak nilai X kan dimasuk ke dalam mana-mana satu tapak nilai Y. So tapaklah titik C. So titik C kita gunakan sifat titik persilangan. Titik persilangan maksudnya kita buat persamaan serentak. Okay, so betul. Okey, lepas itu nak cari koordinat C. Awak ambil persamaan AB. Persamaan AB tahu kecerunannya 1/2. Okey, betul? Sebab ini garis selari. So kalau untuk ini kita tahu kecerunan ialah setengah. So kalau ini kecerunan setengah, atas ini pun kecerunan dia setengah. Okey, lepas tu awak gunakan titik A. Boleh? Okey, boleh pakai titik A. Titik B tak tahu, memang tak ada pilihan lah. Boleh pakai titik A, kita masukkan tapak C. So kita tapak persamaan AB. Okey, lepas itu buat persamaan serentak sekali lagi. Okey. So kita ada garis ini, kita sudah ada persamaan AB. So kita buat pula kali ini kita nak tapak koordinat B. So pakai lagi garis inilah. Okey, garis ini. So kita selesaikan persamaan serentak, tapak nilai S, tapak nilai Y, tapaklah koordinat B. So bila nak buat titik persilangan, berhati-hati garis mana dengan garis mana bersilang. Jangan buat sesuka hati aja. Okay. So kalau titik C ialah garis hijau dengan garis biru. Kalau titik B, biru dengan kuning. Jangan salah titik Okey, so betul B dan C. Lepas tu cikgu tanya perimeter sisi 4 OABC. Dan beri jawapan awak betul kepada 2 tempat perpuluhan. Syikin, you punya 3,5 itu panjang ke? Kecerunan. Kecerunan. Habis kenapa tambah semua kecerunan ini? Jawab. Tambah semua kecerunan ini kan? Boleh So itu bahayanya awak tulis setengah. Tadi baru cikgu nak tegur. Ini nampak awak salah. So kalau boleh tulis M sama dengan. Kalau tidak sendiri pun ingat dia ialah jarak. Lupa. So maksudnya macam mana kita nak cari jarak dia? Macam mana cikgu nak cari jarak OA? X, 2 kan cikgu? 2 tolak kosong. 2 tolak kosong. 2. Lepas tu? 2 kan? Bukan Itu saja. Ya. Apa rumus jarak apakah rumus untuk jarak? Sek X kuasa 2 tolak X 1. Okay. So sepatutnya, cikgu buat di tepi ni So sepatutnya kalau awak nak tahu panjang OA ni, awak kena buatlah punca kuasa 2. Formula kena ingat So kurungan pertama, apa 2 titik awak? Satu ialah 0, 0, satu ialah 2, 6. So 0 tolak 2. Syikin boleh? Okey, 0 tolak 2, pelakan? 0 tolak 6. 0 tolak 6. So berapa ini? Sekejap. 40. Dalam tu 40 kan? 36 tambah 4. 40. Dapat 2 set 10 sama je yang cikgu. Okey, sama aja. Kalau 40 kalau awak ringkaskan bagi 2, 20 bagi 2. Kalau awak ringkaskan untuk siapa tak ada kalkulator putih Okey, awak bagi tapak 10, bagi lagi 2 tapak 5. So itulah awak tapak 2 dalam itu 10. Okay. So kalau siapa kalkulator putih awak boleh bagi saya 2 set 10 lah. Kalau tidak sebenarnya okey awak bagi saya set 40. Bagi set 40 pun cikgu terima. Awak bagi saya 2 set 10 pun cikgu terima. Okey. Okey. Tapi cikgu biasanya tidak galakkan awak letak nombor perpuluhan di sini. Elakkan buat round off terlalu banyak. So kalau nak
tolong ambil panjang sikit nombor perpuluhan tu. Okay. So kita tahu OA, automatik kita tahu BC. Sebab macam tadi awal sudah tahu dia ialah segi 4 selari. So dua pasangan itu kan dia selari dan sama panjang. So kita tahu OA, kita tahu BC sudah. So kita perlu cari lagi. Apa lagi kita perlu cari? OC. AC. OC ataupun AB lah. Mana satu senang? OC. OC lebih senang. Tapi kalau awak nak cari AB pun okey sebab semua titik sudah ada. So kita repeat formula yang sama So untuk OC Enam tiga ini memang tadi punya dah. Okey. 0.6 0.3. So kira sebelah dalam 36 tambah 9, 45. Kalau kalkulator putih, kalau kalkulator putih 3/5. Okay, Kalau kalkulator hitam, kalau boleh tak payah buat round off dulu. Biar dia dalam jawapan macam ini. Nanti bawah sekali buat. Supaya kita elakkan buat round off terlalu banyak. Okay, tapi kalau kata cikgu saya tak tahan lah tengok cert 45, saya nanti pening tengok dia. Maka tak apalah buat nombor perpuluhan. Tapi panjang sikit. Supaya nanti tak round off terlalu teruk. So kita tahulah, kenapa ada vektor punya simbol di atas, sorry. Okay, dan kita tahu ini sebenarnya sama juga untuk AB lah, tak payah buat balik Okay, sekarang kita buat perimeter. Okay. Perimeter sama dengan kita jalan arah ini tak turun OA ialah set 40. Okay. Set 40 tambah AB set 45 tambah BC set 40 tambah CO set 45. Sekarang boleh awak terus tekan kalkulator lah. Dan bagi jawapan 2/4 perpuluhan sebab kendak soalan. So apa jawapan dia? 26.07 kan cikgu? Dapatlah 26.07. Cikgu cek jawapan kejap. Soalan 13. Ya. Okay. Kalau tadi awak round off sini, round off di sini, kalau ambil cukup panjang tak apa. Takut kalau awak ambil tak cukup panjang nanti tak keluar 26.07, mungkin dapat 26.05 ke 6 ke bergantung pada round off awak lah. So kalau boleh cikgu tak galakkan awak tulis nombor perpuluhan supaya elakkan buat round off. Kalau bayangkan ini round off sekali, 4 kali round off, kemudian jumlah round off lagi 5 kali awak buat round off. Boleh ya? Habislah. Kejap.